Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. Wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syaikh musannifi hadzal kitab wa usulihi wa furu'i wa man yantasibu ilaihi ajma'in syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khairi ya karim, amma ba'd. Faqala hujjatul Islam Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ala adullukum ala ashrafi ahlil jannati qalu bala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hum ulama'u ummati. Rawahul Fashani. Alhamdulillah, para hadirin sekalian, kita sambung lagi muzakarah kitab Minhajul Abidin karangan bagi Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kita masih di dalam aqabatul ula, halangan yang pertama orang yang nak menjalani jalan, nak menuju ke hadratillah, nak mencapai maqam ubudiyah, maqam sebenar-benar kehambaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai hikmah kita dijadikan oleh Allah sebagai manusia, sebagaimana firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan hikmahnya supaya ibadat mereka itu. Artinya zahir ibadat, batin ubudiyah, gitu dah. Malam ni sambung lagi. Nah, Imam Ghazali bawa beberapa banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang mulianya ulama. Artinya orang yang alim, manittasafa bil ilmi, orang yang bersifat dengan ilmu. Jadi bukan semata-mata orang yang ada ilmu. Orang yang ada ilmu tu banyak, yang ngaji yang anda lah. Tapi bersifat dengan ilmu ni payah. Arti ilmu dengan diri dia tu seperti sifat dengan zat, tak boleh bercerita tangga, kayak gitu. Itu maknanya manit tasafa bi'ilmi, mereka yang bersifat dengan ilmu. Artinya dia bercakap pun ilmu, dia diam pun ilmu, dia berjalan pun ilmu, dia duduk pun ilmu.
Dia tidur pun ilmu, nah, dia bangun pun ilmu. Tu orang alim. Macam kita ni masa cakap, ceramah, mengajar je bunyi macam berilmu. Lepas ni turun surah juga, teruk pada orang yang tak ada ilmu lagi. Maka bukan orang alim lagi. Nah, bukan orang alim lah lagi. Itu. Baik. Sambungnya laginya kata Imam Ghazali, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum, adakah tidak aku tunjukkan kepada kalian, ala asyrafi ahli jannati, di atas semulia-mulia daripada ahli syurga. Nah, jadi ahli syurga tu ramai. Nah, bukan semuanya hak masuk syurga tu nak ulama lah kan, dah. Nah, tapi dalam ramai-ramai ahlul jannah, ahli syurga, siapakah yang semulia-mulia ahli syurga? Rasulullah nak tunjuk. Dah. Tunjuk ni berarti perkara tersebut lebih mubalaghah daripada khabar, lebih mendalam makna daripada khabar. Kalau Nabi kata, ala ukhbirukum, adakah nak aku khabarkan kepada kalian? Boleh juga. Nah, nak tak kalau aku royak kamu, nak tak aku khabar kamu, aku cerita kamu, aku beritahu pada kamu, sama saja. Tetapi kalau guna dengan adullukum, aku tunjuk, jadi benda tunjuk ni, perkara tersebut seolah-olahnya benar-benar wujud di depan. Kayak gitu. Tak kita nak tunjuk benda tak ada. Nah, mana tu email? Aku tunjuk. Tu email. Kayak gitu. Jadi tunjuk ke tu email tu, mana tu email tu ada cokoh belakang tu, nampak tu email. Kayak gitu. Tu email ke tunjuk tu. Bila tunjuk benda tu wujud benar-benar di hadapan kita. Ain diri benda tu ada. Sama dalam Quran kata, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang yang telah tasdik di dalam hati mereka itu, artinya iz'an wal qabul fil qalbi, orang yang adalah setuju dan terima dengan Nabi, dengan apa yang dibawa datang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal adullukum, adakah aku tunjuk kepada kalian, ala tijaratin, di atas perniagaan, tunjikum min azabin alim, yang dapat melepaskan kalian daripada azab yang sangat pedih. Berarti nego tu pun wujud betul-betul, dan azab yang pedih tu pun wujud betul-betul. Itu mana adul, aku tunjuk kamu. Segitu dah. Sama juga ni. Ala adullukum ala asyrafi ahli jannati, adakah aku tunjuk kepada kalian di atas semulia-mulia penduduk syurga, ahli syurga? Qalu, lalu jawab oleh al-hadirun, ay indahu minas sahabati, di kalangan sahabat-sahabat Nabi. Bila Nabi nak tunjuk, maka sahabat pun jawab, bala ya Rasulullah, bala bahkan, dallana, apa namanya? Bala bahkan ya Rasulullah, tunjukkan akan kami siapa tu semulia-mulia penduduk syurga. Lalu jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, hum, bermula mereka itu ahlul jannah, asyrafu ahlil jannati, semulia-mulia ahli syurga itu, ulama'u ummati, ialah alim-alim, orang-orang yang bersifat dengan ilmu daripada umat aku, umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dah. Maka sebab tu dalam hadis lain Nabi kata, akrimul ulama'a, hendak memulialah olehmu akan orang-orang yang bersifat dengan ilmu. Gitu. Fa innahum, kerana bahawasanya mereka itu warasatul anbiya'i, ialah para pewaris para nabi-nabi. Faman akramahum, maka barang siapa yang memulia akan mereka itu alim ulama, orang-orang yang bersifat dengan ilmu, faqad akramallaha wa rasulahu, maka sesungguhnya memulia ia akan Allah dan Rasulnya. Itu. Hadis itu rawahul al-Khatibul Baghdadi an Jabir
Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Lagi ada lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, man akrama aliman, barang siapa yang memulialah ia akan seorang yang bersifat dengan ilmu, faqad akramani, maka sesungguhnya memulialah ia barang siapa akan daku sendiri. Ini supaya orang-orang yang mengaji ilmu agama jangan cukup sebatas mengaji, tapi diusahakan beramal dengan ilmu yang dia pelajari, supaya benar-benar dia tu termasuk di kalangan manit tasafa bila ilmi, orang yang bersifat dengan ilmu. Jadi bukan sebarang apa orang panggil, orang yang berilmu kita mulia. Orang yang berilmu yakni orang yang alim wal amil, orang alim yang beramal. Sebab orang yang ada ilmu itu ramai. Yang ngaji adalah ilmunya. CJ jala-jala, BA, MA, PhD, PQ, RSQ, BWF, YZ, macam-macam CJ jala-jala. Adakah boleh dikatakan sebagai alim orang yang bersifat dengan ilmu? Belum tentu lagi, kalau dia tidak beramal dengan ilmu. Apalagi kalau menggunakan ilmunya untuk mendapat harsan minad dunia, habuan daripada dunia. Gitu. Man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Siapa yang nak habuan daripada dunia ni, maka kami bui apa yang kami sudah tentu dah. Bukan boleh belaka, okey. Apa hak kami tentu dah je dapat. Dahlah dunia tu hak paling sedikit. Hiya dunya aqallu minal qalili wa 'ashiquha adallu minadh-dhalili. Ketika mana orang-orang Islam yang diperintah oleh Nabi jaga di perbukitan Uhud, jangan turun selagi mana tidak diarah oleh Nabi SAW. Tiba-tiba Khalid Al-Walid ketika tu belum masuk Islam lagi. Dia buat taktik tipu daya dalam perang. Dia lolok lagi. Jadi bila lolok lagi itu tinggal habis segala harta-harta, kelabu mata dah lawe. Orang hok duk bawah tu tak apa, dekat dengan harta ni, pakat bubuk. Hok duk jaga atas bukit pun sudah. Kalau kita tak kerja atik turun pergi berebut, hilang habuan kita ghanimah ni. Harta rampasan perang, akhirnya berebut turun nak dapat dunia. Khalid Al-Walid yutan gelik. Yutan balik, beru serai sampai pak cabut atas gigi Nabi SAW, berdarah dahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di atas bukit Uhud tu Sayyidina Ali pun bersyair. Dia kata, hiya dunya aqallu minal qalili. Itulah dunia, benda yang paling sikit daripada benda yang paling sedikit. Wa 'ashiquha adallu minadh-dhalili. Dan orang yang asyik masuk dengan dunia ni, orang ni lebih hina daripada binatang yang hina. Apa binatang yang hina? Sebut beruk tak hina mana lagi? Boleh juga buat heret-heret. Buat heret takau, ambil buah kelapa tu kan ada. Gabung binatang hak paling hina. Ada benda lain tak? Anjing dengan babi berat lagi pada anjing babi nak jawi. Orang yang asyik masuk dengan dunia. Apalagi kalau guna ilmu dia untuk mendapat habuan dunia. Itu lagi berat. Hari ni halal, esok haram, lusa halal, tulak. Tu kata kisah mau hukum. Itu bahaya tu. Maka bukan sebarang alim. Alim dengan makna manit tasafa bil ilmi. Sebab tu saya terjemah man akrama aliman, barang siapa yang memulialah ia akan orang yang bersifat dengan ilmu. Gitu. Faqad akramani, maka sesungguhnya benar-benar memulialah ia barang siapa tadi itu akan daku. Wa man akramani, dan barang siapa yang memulialah ia akan daku, kata Nabi, faqad akramallah, maka dia sesungguhnya benar-benar memulialah ia akan Allah. Wa man akramallaha, maka barang siapa yang memulialah ia akan Allah, fama'wahul jannata, maka tempat kediamannya ialah syurga. Tu. Hak tu tempat kita nak tujunya. Tu.
Tak ada payah jarah dalam, payah jarah tengah ke apanya bila dah kiamat ni kan. Nah, adanya hanya dua negeri. Darul jaza, ada satu negara tapi dua negeri. Mana? Nah, ada satu Darul Jannah dan Darul Nar. Nah, negeri syurga dan negeri neraka. Balikkan dia panggil mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah ni maknanya makna yang difahami dengan secara terbalik, lawanan. Artinya barang siapa yang menghina ia akan orang yang bersifat dengan ilmu, maka menghina ia akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menghina akan Nabi, menghina ia akan Allah. Maka siapa yang menghina akan Allah, tempatnya dalam neraka. Itu dipanggil mafhum mukhalafah. Ni mantuk hadisnya bunyi lagu tu. Nah, makna yang difahami sebalik. Lawan hak tadi. Nah, siapa memulia orang yang bersifat dengan ilmu, memulia Nabi. Memulia Nabi, memulia Allah. Memulia Allah, tepatnya di syurga. Maka kalau orang menghina orang yang bersifat dengan ilmu, dia menghina Nabi. Menghina Nabi, menghina Allah. Menghina Allah, tepatnya dalam neraka. Bagus. Itu dipanggil mafhum mukhalafah. Baik. Bila begitu kata Imam Ghazali, fabana laka, maka nyatalah bagi engkau. Fabana ay fazahara. Nah, maka telah nyata, telah jelas laka bagi engkau. Annal ilma, akan bahawasanya bermula ilmu itu asyrafu jauharan minal ibadati, semulia-mulia intan berlian daripada ibadah. Jadi caranya ilmu dan ibadah. Kita tu diutus oleh Allah Ta'ala untuk jadi hamba pada Allah. Sedangkan tak mungkin kita boleh jadi hamba pada Allah, sebenar-benar hamba, kalau kita tidak taat pada Allah. Dan tak mungkin kita benar-benar boleh taat pada Allah kalau kita tidak mengaji ilmu. Bagaimana nak taat perintah Allah Ta'ala, kan kita? Lagu mana nak semaya, lagu mana nak semaya Jumaat. Nah, bagaimana hukum muafiq masbuk, apa syarat keduah imam. Macam mana kita nak buat perkara tersebut kalau kita tidak mengaji? Nah, kalau musafir, lagu mana kita nak jamak qasar? Nah, siapa yang boleh jamak qasar? Nah, di mana tempatnya boleh jamak qasar, kan gitu. Singgah-singgah RNA tengok orang duduk semaya, kita pun nak ikut tak tahu dia tu niat qasar ke tak. Kita nak pergi ikut, kita nak qasar, boleh ke tak lagu tu. Nah, semua tu ilmu belaka lah tu. Nah, ilmu belaka. Tu tengok. Jadi kalau orang itu tak ada ilmu, walaupun dia duk rasa dia buat amal ibadah, hakikatnya tidak mengerjakan amal ibadah. Nah, dia tak tahu dia tu orang panggil hukum masbuk. Nah, maknanya orang yang tidak mendapat qadar masa yang telus untuk menyelesaikan bacaan Fatihah yang sederhana di dalam qiyam imamnya. Yang mari-mari itu email lam yalik walam yulad, ataupun walam yakul lahu kufuwan ahad. Ada ni. Allahu akbar dia, Allahu akbar tu email rokok. Dia bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Ada kan tu ada. Habisnya baca Fatihah sampai waladhdallin tu imam duduk sujud. Nah, nak naik duduk antara sujud. Dia pun Allahu akbar. Sallallahu Allah. Mujud dah lagi. Belombo yang tu imam gitu. Nah, nanti sudah misalnya tu imam assalamualaikum warahmatullah. Dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal sah dak rakaat pertama tadi. Tak sah. Nah, tak dibilang dia tu. Tengok. Dia kata tak sah apa, kita dah sudah nak Fatihah. Baca nak benar Fatihah dak ni. Dah lah baca Fatihah. Dah lagi. Nah, hamba tu email tu, kejar tu email tu ni. Tu tengok. Nak buat kejahil dia dah. Ada. Bila kata pak cik. Tak cukup rakaat tu nak tambah rakaat lagi. Mana ya? Marah pula dah ni. Cukup dah lah. Ngorek ketiga. Memanglah 3, pak cik baru 2. Tu rakaat pertama. Rakaat pertama tadi pak cik tak leh tu tak sah. Tak sah apa? Mu Tuhan ke? Sudah. Dia bedah kita pula dah Tuhan. Mu Tuhan ke nak kata sah tak sah. Bukan kita Tuhan. Kita nak menyata hukum Tuhan. Kayak gitu. Itu bahaya. Nah, surah masjid wadah ngajar fiqh, ngajar tauhid, ngajar tasawuf, ngajar tafsir.
Tapi masalah sudah kemaya, nyung hidup kedai kopi zakak lu, tunggu air kopi habis gelas, tunggu orang masuk isyak baru mai pula semaya. Iya dianya fardu ain tak mengaji. Paduk rasa wa amal ibadah, ni bahaya. Bimbe-bimbe takut nanti esok tu email. Masalah konfi sakor. Sudah. Tu email panggil. Wano tu nak gini aku sakor tu. Tidak mula jemaah sekali dah surah Kasaniyah. Email je kena nak jemaah dia. Ina. Nya jawab tu. Qalu lam naku minal musalli. Jawab merekanya kami ni tidak dibilang oleh Allah di kalangan orang yang semaya. Tosok. Aduh bimbel. Maka sebab tu ilmu dan ibadah dua-dua tu intan berlian, tetapi yang lebih mahal harga berliannya berbanding dengan berlian ibadah ialah berlian ilmu. Ambo duk tengok je sok ni sebab malam ni tak boleh lama. Ambo ada jemput tasyamu mauluk pula di Kelang pula tu jauh. Berambak pula lepas isyak ni pukul 9 suku kena sapa dah sana. Mudah-mudahan tak email baca keluar Allah. Baik. Sebab tu kata dia, maka nyata jelaslah bagi engkau annal ilma akan bahawasanya ilmu tu asyrafu jauharan minal ibadati. Semulia-mulia intan berlian berbanding daripada intan berlian ibadah. Walakin akan tetapi la budda tak dapat tidak lil abdi bagi hamba minal ibadati ma'al ilmi daripada ibadat serta dengan ilmu. Walakin ini dengan makna bahkan, bal bahkan. Itu dah. Bahkan. Walakin aibal bahkan la budda tak dapat tidak, yakni mesti wajib. Tu wajib mesti. Kalau kita bahasa kita Melayu ni kalau wajib tu mesti, tak dapat tidak. Kalau Indonesia dia panggil harus. Balik lah omong kita ni. Di pondok saya tu ada ustaz daripada Indonesia, kiai. Jadi dia pesan ke pelajar-pelajar ni, kalian harus hafal matan alfiyah contoh. Harus. Jadi pelajar-pelajar pun tak hafal lah sebab harus. Lepas tu dia pun sakit kepala, kenapa lah pelajar ni tak hafal ni. Tanya kiai kata macam mana ke pelajar? Saya bilang sama pelajar, sama santri, kalian harus hafal. Allahu Akbar. Harus buat tak apa. Kalau nak kata wajib bukan harus kiai kata. Mesti barulah mau mesti dah ni. Dia kalau harus boleh. Gitu dah. Betul dah. Kita taklah wajib tu makna mesti. La budda tak dapat tidak. Mesti. Itu. Mesti lil abdi bagi hamba minal ibadati daripada ibadah itu ma'ala ilmi beserta dengan ilmu. Itu dah. Wa illa jika tidak, yakni ibadat bila ilmin. Semaya rajin, puasa rajin, zakat rajin. Ikutlah semaya sunat, baca Quran, ngatik tu rajin, tapi tanpa ilmu. Ngatik tanpa ilmu. La ilaha illallah. Tengok. Sebut tak betul dah. La ilaha. Mana i ke dipanjang itu? Ha ilah. Ngaji mana gitu? Itu masa lambat. Masa tu email baru masuk dia 1. Kalau tu email sudah masuk dia 5, dia 4, tu cepat. Dia pun cepat juga. Tapi tak betul sebut. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, la ilaha. Siapa dia la ilaha? Orang Tino mana dah tu ni? La ilaha. Tengok. Sebut saja tu pun kalau tidak dengan ilmu dekat Allah. Tak cakap duk bersihlah hati kita. Padahal kita berzikir tu supaya bersih hati kita. Tu. Orang semakin zikir semakin cerah hati, bersih hati, bersinar hati. Tu semakin nampak yang hak itu hak, yang batil itu batil. Kita dah semakin berzikir semakin hitam, semakin gelap, semakin ganggu. Semakin gila dengan dunia, semakin tak nampak ke mati, tak nampak ke syurga. Sudah. Pasal apa je lagu tu? Pasal duduk sebut tu pun maksiat dah. Pasal salah. Makna belum lagi makna. Sebut tu tak ada ilmu tu salah dah. Walau zikir pun wajib tajwid.
Wa yajibut tajwid li kulli dzikrin, kata ulama. Wajib tajwid tiap-tiap zikir. Tiap-tiap zikir tu wajib tajwid. Tajwid bukan suruh tarannum. Nah, tajwid sebut betul. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebut dengan betul, biar tak ada tarannum apa-apa. Nah, tu. Tu. Nah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nak cepat pun tak apa. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tak boleh cepat, asal betul. Tidak suruh menyanyi ke apa? Subhanallah, subhanallah. Tak apa tak menyanyi pun. Ya cepat tak apa, asal betul. Jangan cepat tak betul. Sebelah. Hamlah. Akbar. Tak betul ni. Itu bukan berzikir dia bang. Ya tak? Tengok. Wa illa nah. Dah. Wa illa, dan jika tidak, yakni jika tidak amalnya serta ilmu, kana amaluhu haba'an mansura, nescaya adalah amalnya ialah debu yang berterbangan. Ghubaran latifan. Haba'an mansuran ni artinya ghubaran latifan, debu-debu yang halus. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Bila tiba di padang mahsyar akhirat kelak, maka kami bentang segala amal yang manusia sangka dapat banyak pahala. Kayak kita kayak gitu. Nah, semaya sunat sikit rasa banyak dah pahala. Baca Quran boleh pipi pun, masya-Allah banyak pahala saya gitu. Banyaknya pahala. Sedekah seria aja boleh tabung masjid, masya-Allah banyaknya pahala saya. Kalau manusia dia suka kata banyak pahala dia buat tu, kami bentang segala amal mereka, faja'alnahu haba'an mansura, maka kami jadi debu berterbangan. Tengok. Pasal apa? Pasal amal tanpa ilmu. Maka sebab tu kata Imam Ibn Ruslan dalam kitab Matan Zubat, wa kullu man bighairi ilmi ya'maluhu a'maluhu mardudatun la tuqbaluh. Tiap-tiap mereka tanpa ilmu dia beramal, amal dia tidak diterima bahkan tertolak. Tengok. Orang tanpa ilmu dia beramal, amal dia tidak diterima bahkan tertolak. Patut orang ada ilmu tak beramal lagu mana pula? Wa alimu bi ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli abadil watan. Pula dah. Orang ada ilmu tidak beramal dengan ilmu dia, nanti akhirat dibakar oleh Allah dalam neraka sebelum si kafir penyembah berhala. Berat lagi. Tak boleh. Ada ilmu kena usaha beramal. Tak ada ilmu kena mengaji, ada ilmu kena beramal. Itu lagu tu. Jadi lain terbalik. Tak ada ilmu kuat beramal, ada ilmu malah beramal. Pas tak ada ilmu pula, berani nak kecek orang tu. Sudah. Tu pun sakit juga. Ni. Macam-macam hal. Dalam Facebook ada satu orang, nama tak masuklah, malas nak tengok gitu. Tak boleh hang kalau masuk kat jadi gerai nak kata bodoh. Jadi baik tak usah masuk awal-awal, tengok saja mudah dah. Dia saing dia duk balas. Satu orang hamba Allah, orang Tina, ya abdi dalam Facebook. Dia kata, mana-mana isteri yang bekerja niat nak membantu suami dia, ini sudah syirik. Syirik lah weh. Kerana tidak ada yang boleh membantu suami melainkan Allah. Alah parahlah. Tak boleh niat membantu suami. Lihat ni. Apa cakap gitu? Syirik selalu dah. Dia heboh syirik tu, tulis gitu ni. Apa niat nak bantu suami salah apa? Semuanya orang panggil kita ni majak saja. Kita bagi nafkah ke anak bini kita, bagi rezeki. Bukan kita. Hakikat Allah. Cuma kita ni majak saja. Isteri kita bantu kita. Bantu secara majak. Hakikat yang membantu ialah Allah.
kita makan nasi kenyek. Kata, "Hei, mai makan nasi." Kau kenyek dah. Apa kenyek? Nasi ni kenyek. Memang dah lah Allah lah bagi kenyek. Tapi kita pergi kata nasi makan 2 pinggir kenyek dah. Itu orang panggil isnad, sandar secara majaz. Pinjam saja, gitu. Nah, tentu-tentulah bukan kita kata nasi memberi kenyek. Kalau kita kata nasi bagi kenyek memang syirik lah. Nah, tadi nampak demam. Warna nampak sihat dah. Makan Panadol 2 butir, cabut cong nyakit. Dah. Cabut cong tu. Nah, lepas tu syirik lah. Kita kata cabut nyakit kerana makan Panadol, itu cakap atas jalan majaz. Tak kena cakap atas jalan hakikat belaka. Nah, tadi nampak demam, warna nampak sihat. Allah bagi sihat. Semua Allah belaka dia. Kuat tauhid dia. Mai makan nasi. Tahu Allah Ta'ala bagi kenyang dah. Alhamdulillah. Semua duk mai Allah lah ke dah. Ya Allah tu benda hak kita iktikad dah dalam hati. Nah, bercakap atas jalan majaz ni tak apa. Nah, tu. Ya betul pegangnya kita tu memang kita duk iktikad wal fi'lu fit ta'thiri laisa illa lil wahidil qahari jalla wa ala. Perbuatan memberi kesan pada manfaat dan mudarat tu tidak adalah ia melainkan hanya Allah Ta'ala saja. Cuma kita ni berlaku di atas jalan asbab. Macam gitu. Kita nak sejuk. Macam mana nak sejuk? Asbabnya apa? Kita pasal aircon. Nah, tapi iktikad kita aircon kalau yang memberi sejuk. Allah yang memberi sejuk. Di sisi adab kita pasal aircon, Allah jadikan sejuk pada adab sah menyalahi. Apa sah menyalahi? Boleh tak pasal aircon tak sejuk? Boleh. Atau tak ada aircon sejuk? Boleh. Boleh. Di Genting Highland. Bodoh mana duk pasal aircon? Tak ada. Sejuk pun gapo tak pasal ada aircon. Nah, jadi kita pasal aircon, kita nak cerah kita pasal rapuh. Ini hanya asbab yang adi dia panggil. Sebab yang beradab. Itu kena mengaji ilmu tauhid serta mengaji juga hukum adat. Nah, kita bercakap atas jalan adat. Panas pasal aircon tu. Bolehlah. Syirik ente. Nak sejuk minta dengan Allah lah. Penat lah gitu. Nah, apa dia suruh pasal ekornya? Berat orang tu cakap lah gitu. Nah, jadi boleh tak isteri kerja niat nak bantu suami? Boleh lah. Kebaikan, ma'ruf bahkan. Nah, tu. Syirik bukan bahasa syirik situ. Nah, bukan bahasa syirik. Syirik tak syirik tu hak dalam perut kita tu iktikad macam mana. Kalau kita iktikad kitalah yang memberi rezeki kepada anak isteri kita. Memang syirik lah. Memang syirik lah. Ataupun isteri masak nasi ke apa, isteri kita yang memberi makan minum kepada kita. Pada hakikat bukan Allah. Memang syirik lah kalau begitu. Tak ada siapa dia iktikad lagu tu, tak ada. Tu sebab tu bila kita suami suruh bini buat air teh ke kopi ke, tiba-tiba dia berjalan-jalan rebah pecah. Cawe teh kopi kita nak marah tak? Nak marah so, memang bukan dia yang bagi rezeki pada kita. Itu bukan dia bagi rezeki. Dia hanya sebagai asbab. Sebab yang di sunnatullah kan. Itu. Gitu dah. Jadi asbab Allah buat, musabbab pun Allah buat. Makan minum tu Allah Ta'ala buat, makan perbuatan makan tu Allah buat. Kenyang musabbab tu Allah yang buat. Ya. Tapi kita bercakap atas jalan adat, tak apa. Saya kenyang dah makan nasi 2 pinggir tak ada. Tak apa. Tak apa, tak syirik. Awak kerja pasal apa? Saya nak bantu suami saya. Tak apa. Kamu syirik juga ni. Baik, habis itu. Fa innal ilma, maka sesungguhnya ilmu tu bimanzilati syajarati, menempati pada tempat pokok. Wal ibadata, padahal bermula ibadat itu bimanzilati samaratin, ditempati pada tempat buah daripada samaratin min samaratiha. Buah daripada segala buah-buahnya, buah-buah pokok. Fasyarafu, maka kemuliaan itu lisyajarati, ialah bagi pokok. Kalau tak ada pokok, macam mana nak ada buah?
Betul tak? Kalau ada juga buah anggur, tapi tak ada pokok anggur, bermakna buah anggur tersebut plastik. Nah, betul tak? Ada sungguh. Semaya tapi tak ada ilmu. Semaya itu plastik. Nah, semaya plastik. Nah, tu poso juga tak ada ilmu. Poso plastik. Nah, baca Quran tak ngaji. Baca Quran plastik. Tu. Jaga-jaga. Nak sampai bulan Ramadan nanti nah. Tu gak ramai lah orang berahi tak daru. Nak kalau tak daru sama-sama hak bodoh dia kata lagi sedap ayat nah. Dia kata awak pun bodoh macam saya juga, jangan malu kita dua sama-sama wala bowling kanak bodoh nah. Yang penting kita baca ya. Nah, pahala Tuhan banyak nak wi. Pahala siapa nak wi kalau dah baca tu betul. Nah, rubba qarilil Quran fal Quranu yang ramai orang baca Quran tapi Quran duk laknat dia. Itu. Satu daripada sebabnya ialah kerana baca tak betul. Kerana baca Quran tu mesti kena betul. Warattilil Qur'ana tartila. Tartilkan olehmu bacaan Quran akan sebagai tartil. Apa makna tartil? Ai tajwid. Tajwid apa maksud? Yakni riayati makharijil huruf wa sifatihi wa waqfihi wa waslihi wa ibtidaih. Meraihkan tempat keluar huruf, sifat-sifat huruf, waqaf, wasal, ibtida ayat, panjang, dengung dan sebagainya. Kayak gitu. Maka perlu kepada musyafahah. Musyafahah ni artinya berbibir mulut dengan tok guru. Apa maksud berbibir mulut dengan tok guru? Bukan suruh pergi cium mulut tok guru. Berbibir mulut dengan tok guru maknanya ngaji tu tok guru baca, kita pun tengok mulut dia baca kan, sebut kan. Kita pun baca nanti serupa dengan hak dia baca. Kalau dia tak tegur, tu maknanya bacaan kita sudah betul. Masuk dah. Alhamdulillah. Kalau kita berhenti situ dah. Sebab hamba kena pergi jauh ni. Fasyarafu lisyajarati idhiyal asma. Kita sambung nanti. Fasyarafu, maka bermula kemuliaan itu ialah bagi pokok kerana ialah asalnya. Maaf banyak sekali boleh lajak lagi. Punya mu'aluk dengan ya Allah. Maring tu 3 tepak, 4 tepak. 4 tepak kemarin. Macam orang gila hamba pahko. Insya-Allah lepas tu pahko kuasa maju pahko cerah. Balik-balik lembek Allah. Esok pagi tak boleh ngajar budak-budak kata aduh beratlah ya Allah ya Rabbi. Punya makluk tu begitu. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. ونسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونسألك من خير ما سلك عبدك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.